Tuan Yang Dipertua, saya tahu kebanyakan ahli berhormat telah faham dan baca TPP, walaupun ada seorang tokoh menyatakan Yang Hormat tak faham dan tak baca, ya. Tapi bagi pihak Barisan Nasional, saya berani kata di sini bahawa mereka faham, kerana mereka telah lalui banyak bengkel mereka fasih TPP. Bagi pembangkang saya tak tahulah. Oleh kerana demikian, pada hari ini saya tak akan senarai saya terperinci kandungan bab dalam TPP, kerana ia 30 bab semuanya. Kalau baca semua, Yang Hormat mungkin tidur, jadi saya akan ringkasnya. Saya akan highlight beberapa butiran penting saja. Kenapa kita sertai TPP? Yang pertama, kerana kita masih belum mempunyai FTA dengan 4 buah negara, iaitu Amerika Syarikat, Kanada, Meksiko dan Peru. Peru mungkin dikatakan pasaran yang lebih kecil, tapi Amerika Syarikat, Kanada, Meksiko ini merupakan negara-negara gergasi di dunia. Amerika Syarikat adalah sebuah kuasa ekonomi terbesar di dunia, dan peluang untuk menembusi pasaran negara ini akan memberi pulangan pada syarikat-syarikat Malaysia. Pada pagi ini saya cuma ingin menjelaskan tentang faedah yang dinikmati oleh syarikat Malaysia dalam 3 bidang utama, iaitu electrical, elektronik, tekstil dan komponen otomotif. Cukai import bagi barangan electrical elektronik untuk masuki pasaran Amerika Syarikat buat masa ini adalah secara puratanya 5%. Dengan terlaksananya TPP, duty ke atas hampir 100% dari produk electrical dan elektronik akan dimasukkan serta-merta. Ini akan beri faedah kepada syarikat tempatan untuk meningkatkan pelaburan dan menerusi pelaburan tambahan ini. Kita menjangkakan peluang pekerjaan serta ekspor akan bertambah. Saya ada 2 contoh, ya. Ini bukan untuk pokok Yang Hormat ni, saya buat ni, ya. Ini adalah satu spring coil. Sekarang cukainya 3-5% sekarang. Ini untuk barangan otomotif spring coil ini sekarang cukai 3-5%. Lepas TPP berkau kuasa 0%. Ini makna dulu cukai, lepas tak cukai, menguntung syarikat. Syarikat boleh melabur lebih, dan dengan itu dapat ambil lebih banyak pekerja. Yang ini kabel. Ini kabel banyak di Pulau Pinang, banyak di Shah Alam, ya. Kabel ni cukai sekarang 3-5%. Lepas itu 0%, maka barang-barang lebih laku di negara tersebut, lebih banyak pekerja, lebih banyak ekspor, tukaran wang asing, ya. Contoh-contoh saya bawa. Dalam bidang tekstil, ya, dalam bidang tekstil, baju-baju tarifnya sekarang ialah antara 0 hingga 30% untuk masuk pasaran Amerika Syarikat. Ini semua total seluar. Seluar ini boleh seluar dalam, seluar ini cukai 20% sekarang. Apabila terlaksana TPP 0%. Maka syarikat-syarikat yang buat seluar ini menjadikan pelaburan akan bertambah, peluang pekerjaan akan bertambah, ya. Yang ini sarung tangan. Sekarang cukai masuk pasaran mereka 3.2%. TPP 0% cukai, tak ada cukai langsung. Itu antara sebab kenapa kita tertarik untuk tanda tangan TPP. Tuan Yang Dipertua, sabar, ya. Kan Yang Hormat ada peluang bercakap lepas ni, ya. Tuan Yang Dipertua, mengenai Bumi Putra, ini isu yang penting bagi kerajaan, perolehan kerajaan, government procurement, dan juga syarikat-syarikat milik kerajaan dalam bab pelaburan dan perkhidmatan, ya. Untuk ini fleksibiliti diberi kepada Malaysia, ya. Tempoh dan threshold yang lebih tertinggi untuk Malaysia melaksanakan obligasi, terutama di bawah bab perolehan dan SOE. Umpamanya, ya, TPP memperuntukkan bahawa kita terus dapat mengamalkan dasar 30% untuk kontraktor Bumi Putra dalam sektor pembinaan. Itu pun ada threshold SDR 63 juta ringgit ataupun kira-kira 350 ringgit nilai sekarang. Mana di bawah 350 juta ringgit nilai sekarang, tidak ada syarikat-syarikat TPP akan menakan masuki tender tersebut. Jadi yang lebih itu dibuka, tetapi 30% masih dikhaskan kepada Bumi Putra, ya. Untuk SOE ataupun syarikat-syarikat kerajaan 40% dibenarkan untuk Bumi Putra, untuk Sabah dan juga entiti lain, ya. Dan Datuk Yang Dipertua, projek-projek luar bandar umpamanya dan projek-projek PPP ataupun public private partnership dikecualikan daripada perolehan kerajaan, ya.
Kita juga telah berjaya untuk merundingkan supaya MARA, Teraju, Ekonas umpamanya terkecuali daripada obligasi TPP. Jadi Datuk Yang Tan Sri Yang Dipertua, inilah antara perkara yang telah kita berjaya merundingkan di bawah untuk memastikan bahawa dasar Bumiputera akan terus dipertahankan. Saya ringkas saja yang detail yang umat boleh bahaskan. Mengenai negeri, ada negeri-negeri yang khawatir bahawa kuasa mereka akan terjejas. Saya ingin tegaskan di sini bahawa selaras dengan perkara 74 jadual 9 perlembagaan, kuasa negeri, kuasa persekutuan, umpamanya urus tadbir hal tanah termasuk untuk meluluskan menetapkan syarat bagi transaksi dan soal berkaitan tanah adalah terkecuali. Maknanya ini akan, negeri-negeri akan terus berkuasa, tidak ada masalah berkaitan dengan tanah Rizab Melayu dan lain-lain. Datuk Tan Sri Yang Dipertua. Mengenai halal, ya, ia tidak dianggap sebagai satu halangan kepada penerangan, maknanya sistem halal dapat diteruskan. Mengenai import dan ekspor beras, import dan edar beras di Malaysia tidak ditakluk pada disiplin TPP, Bernas dan lain-lain syarikat yang terlibat dalam perkara ini boleh meneruskan perniagaan mereka, urusan mereka. Dan mengenai duty ekspor dibangkitkan dalam kokus parlimen, kita terus boleh mengenakan duty ekspor, ya. Yang keenam, ya, kerajaan boleh terus melaksanakan dasar kawal selia serta penapisan bahan berunsurkan lucah dan bercanggah nilai moral dan agama kita. Kerajaan juga telah berjaya untuk merundingkan supaya kita terus dapat menguruskan aliran modal tidak menentu apabila berlaku krisis keuangan seperti yang berlaku 1998. Tuan Yang Dipertua. Tuan Yang Dipertua, saya ingin seterusnya beri penjelasan kepada beberapa kebimbangan termasuklah ubat yang amat banyak bangkitkan termasuk dalam kokus dan juga dalam di kalangan rakyat Malaysia. Kerana ini perkara yang penting, ya. Datuk Tan Sri Yang Dipertua, terdapat dakwaan bahawa harga ubat akan naik oleh kerana TPP. Kita harus sedar bahawa terdapat pelbagai faktor yang menentukan harga ubat seperti kos pengangkutan, margin perniagaan, kadar pertukaran wang asing, kos penyelidikan dan lain-lain. Hasil rundingan TPP mengekalkan dasar paten negara pada masa ini, iaitu pertama, Undang-Undang Malaysia memperuntukkan perlindungan paten selama 20 tahun dan ini kekal di bawah TPP. Tidak ada perubahan dalam dasar paten hari ini. Sekarang 20 tahun, terus 20 tahun di bawah TPP. Yang kedua, tempoh perlindungan paten hanya akan dilanjutkan sekiranya berlaku kelewatan tanpa sebab-sebab munasabah. Amalan sedia ada bagi kelulusan pemasaran telah efisien dan dengan masa kira-kira 245 hari. Oleh kerana masa ini adalah dalam tempoh yang munasabah, maka tempoh paten tidak akan lanjutkan. Oleh itu, kalau kita dakwa bahawa harga ubat akan naik kerana paten akan lanjutkan, inilah tidak benar. Bagi ubatan-ubatan biologik ataupun bukan kimia, syarikat farmaseutical boleh mendaftarkan data ujian ubatan untuk mendapat perlindungan selama 5 tahun melalui proses perlindungan data farmaseutical yang berkuat kuasa sejak tahun 2011. Kerajaan bersetuju untuk memberi tempoh perlindungan yang sama bagi produk ubatan biologik. Tuan Tan Sri Yang Dipertua, selain daripada Malaysia, negara TPP seperti New Zealand dan Australia juga telah mengeluarkan kenyataan bahawa TPP tidak akan menyebabkan kenaikan harga ubat kerana seperti Malaysia, negara tersebut mengekalkan dasar paten yang sedia ada. Tan Sri Yang Dipertua, ISDS ataupun Investor State Dispute Settlement Mechanism yang banyak dibangkitkan oleh Yang Berhormat dalam kokus dan juga dalam parlimen ini, ia merupakan satu mekanisme untuk selesaikan pertikaian antara pelabur dan kerajaan. Ini bukan satu perkara baru bagi Malaysia. Sehingga kini negara kita telah tanda tangan 74 perjanjian pelaburan, 2 hala dan 8 FTA yang mengandungi mekanisme ISDS. Perlu ditegaskan di sini bahawa ISDS tidak menyekat hak kerajaan untuk mengawal selia perkara-perkara seperti kesihatan awam, keselamatan dan alam sekitar. ISDS juga bertujuan melindungi pelabur kita di luar negara. Bukan saja kita lindung pelabur asing di sini, ia juga melindungi 600 bilion ringgit yang syarikat Malaysia ada di luar negara. Memandangkan ada kebesaran dan kelemahan dalam mekanisme ISDS dia ada, beberapa penambahbaikan bagi proses ISDS telah dirundingkan dalam TPP dan penambahbaikan ini termasuk mewajibkan proses konsultasi dan rundingan sebelum dibincangkan di Tribunal Antarabangsa. Satu perkara yang penting dalam ISDS ialah interpretasi peruntukan TPP ditentukan oleh kami, negara-negara ahli TPP, melalui suruhanjaya TPP, bukannya oleh mereka, dan tribunal wajib mengikut interpretasi yang dibuat oleh negara-negara TPP.
Di samping itu, semua tuntutan tidak munasabah atau frivolous claims tidak dibenarkan. Tempoh masa untuk pelabur membawa kes terhadap kerajaan terhad kepada 3 tahun 6 bulan sahaja. Tan Sri Yang Di-Ketua, anak-anak muda khawatir bahawa TPP akan membawa kepada kebanjiran pekerja asing. Terdapat kebimbangan bahawa TPP akan mengakibatkan kebanjiran pekerja asing. Ingin diperjelaskan di sini bahawa adalah menjadi obligasi Dewan Bak Buruh. Bahawa bak buruh ini adalah untuk mempertingkatkan standard perburuhan sedia ada ke tahap yang lebih tinggi, seperti memberi kebebasan menubuhkan kesihatan sekerja, perundingan secara kolektif, penghabusan buruh paksa, buruh bawah umur dan diskriminasi tempat kerja, penetapan gaji minimum, waktu bekerja serta aspek keselamatan dan kesihatan pekerja. TPP tidak mengubah dasar mengenai kemasukan pekerja asing. Pekerja asing maupun pekerja mahir masih takluk pada syarat domestik sekiranya mereka ingin bekerja di negara kita. Tan Sri Yang Di-Ketua, satu lagi kebimbangan ialah PKS ataupun industri kecil dan sederhana. Ramai yang bimbang industri kecil sederhana tidak dapat bersaing di bawah TPP. Hakikatnya di bawah FTA sedia ada dengan ASEAN, pasaran kita sudah pun terbuka, di mana duty ke atas lebih 90% produk yang masuk ke Malaysia telah pun dimasukkan. PKS diutamakan di bawah TPP, di mana satu bab khusus, bab 24 tak pernah ada dalam mana-mana FTA, di mana perkara PKS diberi perhatian yang khusus. Satu bab ini menyatakan bahawa negara-negara TPP akan bekerjasama untuk membina upaya PKS. Bersama itu, kerajaan telah pun mempunyai pelbagai program bina upaya untuk membantu PKS mengambil peluang dari peluang yang diwujudkan di bawah TPP. PKS Malaysia telah pun terlibat dalam pasaran ekspor, di mana 18% daripada jumlah ekspor datangnya daripada sektor PKS. 51% PKS adalah dalam sektor perkhidmatan dan 40% dalam sektor pembuatan. TPP akan membuka peluang yang lebih besar kepada bukan sahaja PKS asing masuk ke negara kita, PKS kita juga berpeluang untuk berkecimpung dalam perniagaan di luar negara. Tan Sri Yang Di-Ketua, satu lagi perkara yang telah saya jelaskan tadi ialah berkaitan dengan penjajahan semula. Yang Amat Perdana Menteri dan kenyataannya semalam juga telah menyatakan bahawa TPP bukan makna Malaysia dijajah oleh Amerika. Saya nak tekankan sekali lagi bahawa pelaburan Malaysia di luar negara berjumlah 600 bilion ringgit, manakala pelaburan asing negara kita 500 bilion ringgit. Hakikat bahawa kita mempunyai 600 bilion ringgit bermakna bukan bermakna kita menjajah negara-negara tertentu, dan pada masa yang sama bukan makna 500 bilion ringgit yang ada di Malaysia bukan makna negara asing menjajah negara kita. Perniagaan hari ini mewujudkan situasi menang-menang. Kita untung dan syarikat asing untung. Pelaburan asing telah membawa banyak kesan sampingan kepada negara kita, dan ini telah mewujudkan peluang pekerjaan dan membawa kepada pertumbuhan beberapa kawasan pertumbuhan baru. Tan Sri Yang Di-Ketua, ada juga kebimbangan pelajar-pelajar universiti bahawa tempoh hak cipta copyright yang akan dipanjangkan daripada 50 kepada 70 tahun. Ini akan akibatkan peningkatan dalam kos pada pelajar universiti. Saya ingin nyatakan di sini bahawa kita ada banyak pengecualian. Yang pertama, kita untuk pengajaran, penyelidikan, akses maklumat oleh individu, dan lain-lain tujuan seumpamanya dilindungi di bawah TPP. Tan Sri Yang Di-Ketua, kerajaan sedar bahawa penyertaan dalam TPP ada kosnya. Kita tak pernah kata bahawa semuanya baik belaka, tapi kerajaan menyatakan bahawa yang baik itu lebih banyak daripada yang buruk. Itu sebabnya kita buat keputusan. TPP akan beri kelonggaran untuk penubuhan kesatuan sekerja. Ini mungkin menimbulkan sedikit rasa bimbang di kalangan employer ataupun majikan. Nak tubuh kesihatan sekerja lebih senang. TPP akan memudahkan prosedur sekiranya kesihatan ini ingin mengadakan mogok. TPP juga membolehkan orang asing memimpin kesihatan sekerja dengan syarat-syarat yang ketat yang akan ditetapkan oleh Kementerian Sumber Manusia. Ini mungkin akan mengenakan tekanan kepada majikan, tapi ia adalah baik untuk pekerja kerana mereka mendapat hak yang lebih berbanding pada masa ini. Di bawah TPP, kita dikehendaki untuk menambah baik kebajikan pekerja, termasuklah membanteras pemberdayaan manusia, menghapuskan buruh kanak-kanak. Ini merupakan satu langkah yang baik yang harus disokong oleh semua rakyat Malaysia. TPP juga membolehkan beberapa PKS dalam sektor pembuatan meningkatkan daya saingnya.
bagi menembusi pasaran luar negara. Benar, bukan senang untuk menembusi pasaran tersebut, walaupun beberapa PKS sudah pun berjaya. Kerajaan mengakui bahawa kita memerlukan satu pelan tindakan yang mantap bagi memastikan PKS tempatan mampu menembusi pasaran global. MITI dan agensi-agensi seperti ASEAN-MICOP serta agensi yang lain termasuklah Kerajaan Negeri akan memperkasakan program bina upaya dan meningkatkan pencapaian piawaian antarabangsa. Materi di bawah MITI akan memainkan peranan lebih aktif dalam mencari pasaran dan memastikan agar syarikat kita mampu bersaing di luar negara. Kajian PwC menyatakan bahawa imbangan dagangan akan berkurangan kerana meskipun jumlah ekspor meningkat, namun jumlah import akan meningkat pada kadar lebih tinggi. Kata PwC, imbangan dagangan akan menurun daripada 5.2% kepada 4.3% 10 tahun akan datang. Kita menghormati penemuan oleh PwC dan ini beri ingatan kepada kita perlu tingkatkan usaha untuk menambahkan ekspor. Itulah sebabnya Kedatangan Yang Amat Perdana Menteri telah menubuhkan National Export Council untuk memastikan bahawa Malaysia terus mencatatkan kejayaan dan usaha-usaha untuk menembusi pasaran luar. Dalam apa jua keputusan, ada buruk baiknya. Kerajaan buat keputusan berdasarkan pertimbangan yang teliti. Kerajaan berpendapat Malaysia dapat meraih kebaikan dan kita akan ketinggalan sekiranya tidak menyertai Pakatan Perdagangan terbesar dalam dunia ini. Ramai mungkin kita tak nampak faedahnya hari ini, tapi saya bimbang ekonomi negara jiran lain yang menyertai TPP akan menjadi lebih mantap sekiranya kita memilih untuk tidak menyertai TPP. Kalau kita pilih untuk menunggu dan masuk kemudian, kita mungkin tidak akan dapat pengecualian yang sama dalam isu seperti Bumiputera, sijil halal dan lain-lain kelonggaran yang telah kita rundingkan. Ini dipanggil first mover advantage. Kalau Malaysia menyertai TPP kemudian perkara yang telah berjaya dirundingkan mungkin tidak akan terpakai lagi. Ini lebih lagi kerana sekurang-kurangnya 5 buah negara telah menyatakan hasrat untuk menyertai TPP. Ini termasuklah negara-negara Indonesia, Filipina dan negara Thailand. Tuan Saya Yang Dipertua, saya ingin ucapkan terima kasih kepada ahli yang berhormat yang telah banyak memberikan pandangan tentang TPP sepanjang 5 tahun tempoh rundingan berlangsung. Ucapan terima kasih saya tujukan khusus pada ahli di Caucus yang diketuai oleh Yang Amat Yassin. Beberapa isu yang telah dibangkitkan oleh wakil kerajaan dan pembangkang dalam Caucus telah kita ambil kira. Selain itu, saya ingin menyatakan betapa bertuahnya kita mempunyai pasukan perunding yang cukup berpengalaman, yang pakar dan tegas mempertahankan kedudukan kita dan berjaya merundingkan TPP atas terma Malaysia. Semua ini saya ingin menyatakan secara terbuka betapa kita menghargai peranan yang dimainkan oleh ketua-ketua perunding daripada Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Kementerian Kewangan, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan, Kementerian Kesihatan, Kementerian Pertahanan dan Industri Asas Tani, Kementerian Komunikasi dan Multimedia, Kementerian Sumber Manusia, Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar, Kementerian Perusahaan Peladangan dan Komoditi, Kementerian Dalam Negeri, Jabatan Program Negara, Bank Negara Malaysia, Suruhanjaya Security, Jabatan Standard Malaysia, Kastam Raja Malaysia, Khazanah Nasional, ASEAN-MICOP, 17 kementerian agensi, semuanya di belakang. Terima kasih banyak-banyak kepada mereka. Mereka hebat. Mereka lah yang telah berjuang pertahankan negara kita, memastikan Malaysia telah mendapat terbaik dalam rundingan TPP. Terima kasih sekali lagi Tuan Saya Yang Dipertua. Harum sungguh bunga Kemboja, bunga karangan cantik tersemat. Janganlah membaca kulit saja, telitilah kandungan sehingga tamat. Terima kasih. Saya mohon mencadangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.